Assalamualaikum semua pelajar-pelajar cikgu yang cikgu kasihi sekalian. Okey, semua sihat ke? Okey, alhamdulillah kalau semua sihat. Okey. Okey, jadi sebelum kita mulakan pembelajaran kita hari ini, cikgu nak tanya, siapa ingat apa yang kita belajar pada kelas yang lepas? Okey. Siapa yang ingat? Okey, bagus ya pelajar-pelajar semua. Tahniah kepada yang masih ingat apa yang kita belajar pada kelas yang lepas. Jadi, jika kamu semua ingat lagi apa yang kita belajar kelas yang lepas, jadi cikgu nak tanya, apakah perbezaan antara tukul dan mesin jahit ni? Apakah untuk kedua-dua alat ini, yang manakah yang mempunyai sistem mekanikal? Yang menggunakan sistem mekanikal. Ya, tentulah mesin jahit. Okey, maksudnya kamu semua masih ingat apa itu maksud sistem mekanikal, betul? Okey, sistem mekanikal adalah sistem yang dapat memfungsikan sesuatu objek itu kepada kehendak objek itu, betul? Okey, apa yang ada dalam sistem mekanikal? Tuas, gear, semua itu adalah yang terdapat dalam sistem mekanikal. Okey, itu sedikit sebanyaklah yang kita refresh balik apa yang kita dah belajar pada sesi yang lepas. Okey, so hari ni kita akan belajar tentang semua boleh buka buku teks, semua ke slide 49, okey, tajuk 2.2.3 iaitu apa? Okey, apa hari ni kita nak belajar tentang lakaran 3D terhadap reka bentuk gadget yang menggunakan sistem mekanikal. Sebab itulah pada sesi yang lepas kita dah belajar tentang sistem mekanikal. Sebab pada hari ni kita nak belajar cara lukis inovasi terhadap objek yang mempunyai sistem mekanikal. Okey pelajar. Jadi hari ni objektif cikgu ada dua, iaitu hari ni kita akan mengenal pasti ciri-ciri perkembangan idea. Okey, ciri-ciri perkembangan idea terhadap gadget yang telah diinovasikan. Okey, cuba tengok muka surat 49. Okey, tengok. Okey. Cuba kamu perhatikan apa ciri-ciri perkembangan terhadap objek tu. Okey, cuba kamu tengok dekat situ ada idea 1, idea 2 dan idea 3, betul? Okey, idea 1 tu adalah merupakan satu objek yang utama yang diinovasikan kepada idea kedua. Okey, daripada idea 1 dan idea 2 itu kita inovasikan mengikut kehendak pengguna. Okey, cuba baca ayat dekat dalam buku tu, dekat bahagian atas tu dia ada cakap apa tujuan, apa tujuan kita inovasikan sesuatu objek. Tujuannya adalah untuk memenuhi kehendak pengguna. Maksudnya kat sini lampu basikal, betul? Okey, lampu suluh yang terdapat pada basikal, contohnya seperti ni, lampu yang terdapat pada basikal dan lampu yang digunakan lampu suluh. Betul? Maafkan cikgu. Okey, lampu suluh dan lampu. Okey, idea pertama adalah lampu di basikal dan yang kedua lampu suluh. Jadi lampu ini telah diinovasikan kepada satu benda yang lebih baru mengikut kehendak pengguna. Maksudnya dekat sini pengguna nak lampu tu macam lampu basikal tapi macam lampu suluh. Macam itulah. So kita inovasikan dia. Okey. Faham? Itu adalah ciri. Okey, macam mana kita nak kenal pasti perkembangan idea terhadap
objek yang lakaran yang diinovasikan. Okey, daripada sinilah, daripada buku teks kamu ni, kamu tengok idea satu, itulah ciri-ciri dia. Maksudnya idea dia macam mana dia nak buat sesuatu yang objek yang baru, daripada objek asal kepada sesuatu objek yang lebih baru. Maksudnya macam ni lah, lampu suluh. Lampu suluh ni dulunya kita hanya ada lampu suluh di tangan saja. Sekarang ni telah diinovasikan kepada lampu suluh yang kita boleh letak atas kepala. Okey, so inilah dinamakan satu proses inovasi. Okey, ini adalah ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia adalah apa tadi cikgu cakap? Ciri-ciri dia adalah memenuhi kehendak pengguna. Okey, itu adalah antara ciri-ciri yang kita ambil kira untuk membuat sesuatu inovasi terhadap lakaran. Okey, faham semua? Okey, bagus. Okey, jadi objektif kedua cikgu akan terangkan tentang mengenal pasti ciri lakaran mereka bentuk akhir. Okey, maksudnya dekat sini sebentar lagi, okey, seperti yang cikgu sudah maklum kepada kamu semua perlu sediakan sehelai kertas A4 dan juga pensel, betul? Okey, jadi sekejap lagi cikgu nak kamu semua melukis. Okey, selepas melukis, apa yang kamu kena buat? Okey, selepas melukis, inilah kita akan masuk kepada objektif cikgu yang kedua, iaitu mengenal pasti ciri-ciri lakaran akhir. Maksudnya setelah kita buat lakaran 3D tu, kita kena labelkan dengan detail. Okey, kita kena labelkan dekat kita punya lakaran tu dengan detail apa yang digunakan. Okey. Okey, contoh ya. Okey, pelajar tengok ya. Okey, contoh lakaran 3D cikgu tentang, okey, apa tadi cikgu? Okey, lakaran 3D cikgu tentang mesin jahit. Okey, tentang mesin jahit. Okey, pelajar. Tengok. Okey, ni contoh lakaran 3D akhir yang kita hasilkan. Okey, Allah. Ini contoh ya, contoh lakaran yang kita telah hasilkan. Okey, jadi apa yang kita perlu okey, dalam lakaran ni apa yang perlu ada? Okey. Dalam lakaran kita perlu labelkan. Okey, labelkan maksudnya, okey, kalau mesin jahit ni di mana bahagian tuas, di mana bahagian gear. Jadi kita kena tarik dan labelkan gear, tuas. Okey, ni antara komponen-komponen yang ada dalam sistem mekanikal, betul? Okey, jadi kita kena labelkan. Okey, labelkan. Mana pandangan atasnya, pandangan sisinya, pandangan hadapannya. Okey. Okey. Itulah kita panggil dia sebagai lakaran 3D. Apa itu 3D? 3D adalah 3 dimensi. Maksudnya dimensi tu tak kisah daripada mana-mana dimensi pun. Mungkin 360 darjah dia boleh pusing asalkan dia nampak lebih daripada 3 dimensi. Okey, ni 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Okey.
Boleh semua? Okey, faham? Setakat ni faham? Okey, jadi tercapailah objektif kedua cikgu adalah mengenal pasti ciri-ciri lakaran reka bentuk akhir yang lengkap. Jadi kita kena kenal pasti ciri-ciri yang terdapat dekat dalam kita punya lakaran akhir ni. Ni lakaran akhir kita lah. Lakaran 3D tu adalah lakaran akhir kita. Okey. Jadi, okey, apa lagi contoh? Okey, untuk soalan cikgu nak tanya dekat kamu, apa perbezaan yang kamu dapat analisis daripada dua objek yang cikgu pegang ni? Okey, cuba kamu analisis apa perbezaan yang terdapat dalam dua-dua objek yang cikgu pegang ni. Okey? Boleh kamu bezakan? Okey. Okey, kalau persamaan cikgu pun boleh bagi tahu persamaan dia adalah dia mengeluarkan cahaya. Dia akan kalau kita tekan dia boleh keluarkan cahaya. Okey, apa perbezaannya? Okey, siapa nak jawab? Okey, siapa nak jawab nanti cikgu akan bagi bonus 5 markah. Okey? Okey. Bagus ya, kamu semua bagus sebab kamu semua ada perasaan ingin mencuba untuk jawab. Okey, cikgu tak kata jawapan-jawapan kamu adalah salah, tapi kamu boleh cuba lagi. Okey? Okey, bagus semua. Okey, apa perbezaan dia? Okey, perbezaan dia ini adalah lampu yang okey, perbezaan yang kita cari itu adalah apa tadi? Inovasi kepada sesuatu objek. Maksudnya, apa perbezaan ni dengan ni? Okey, ni kita pakai di kepala, ni kita pegang di tangan. Itulah dia punya inovasi. Maksudnya, daripada tangan kita ke kepala, kita dah tak perlu nak pegang apa-apa. Kita pakai je dekat kepala. Kita tak payah nak buat apa-apa. Kita tak payah nak pegang dan sebagainya. Betul? Sebab itulah dipanggilkan sebagai inovasi. Contohnya, kita pakai di kepala macam ni kan. So kita tak menggunakan tangan untuk membuat pekerjaan lain. Okey. Okey. Okey, so faham semua? Okey, bagus. Okey. So tercapailah dua objektif yang cikgu nak kamu betul-betul faham hari ni, iaitu yang pertama tadi kita apa? Kita kenal pasti ciri-ciri perkembangan sesuatu objek yang telah diinovasikan. Okey, yang kedua adalah mengenal pasti ciri-ciri lakaran akhir yang telah kita lakarkan. Okey. Okey, so apa tugasan kamu semua pelajar? Kertas A4 dan pensel yang cikgu suruh kamu bawa tu, kamu gunakan untuk lukis sebarang peralatan, sebarang reka bentuk gadget yang menggunakan sistem mekanikal yang terdapat di persekitaran kamu. Tak kiralah apa sekalipun yang menggunakan sistem mekanikal. Kamu dah faham kan sistem mekanikal tu apa? Jadi kamu boleh cari objek yang menggunakan sistem mekanikal dan kamu dikehendaki melukis lakaran 3D yang telah lakaran 3D terhadap objek yang telah diinovasikan daripada barang yang kamu cari itu. Contohnya, kamu cari apa-apa sahajalah, lampu suluh kan. Lampu suluh ni telah diinovasikan kepada ni. Jadi kamu fikir apa yang boleh diinovasikan daripada dua ni untuk jadi satu lagi objek yang baru, iaitu idea ketiga dalam buku teks. Okey, faham semua pelajar? Okey, kalau faham, kita akan akhiri kelas kita hari ini dan task yang saya berikan kepada anda untuk lukis tu, anda simpan dan hantar kepada saya kelas yang akan datang. Okey, jadi saya akan semak dan saya akan kenal pastilah sama ada awak semua faham atau tidak apa yang cikgu ajar. Okey. Jadi kita akhiri kelas kita hari ini dengan ini sahajalah. Okey.
Okay, so terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi di lain kelas. Okay, bye.